Selamat pagi murid-murid. Okey, untuk hari ini Sains tahun 2, Unit 2, Peraturan Bilik Sains. Tema: Peraturan Bilik Sains, Standard Kandungan Peraturan Bilik Sains, Standard Pembelajaran, mematuhi Peraturan Bilik Sains. Untuk unit ini, murid-murid boleh rujuk kepada buku teks muka surat 17 hingga 22. Hai murid-murid, mari kita tonton video di bawah. Ini adalah bilik sains. Bilik sains mestilah bersih, kemas dan teratur. Di manakah murid-murid? Ini pun mereka. Murid-murid masuk ke dalam bilik sains, tetapi mereka perlu meninggalkan beg mereka di luar. Mereka boleh membawa masuk alat tulis sahaja. Tahniah anak-anak. Apakah peraturan-peraturan bilik sains yang lain? Buang sisa pepejal ke dalam tong sampah. Buang sisa cecair ke dalam sinki. Apabila kita membuang sisa cecair ke dalam tong sampah, cecair tersebut mungkin tertumpah ke lantai. Apabila kita membuang sisa pepejal ke dalam sinki, ini boleh menyebabkan sinki tersumbat. Selepas menggunakan peralatan dan radas semasa kelas sains, peralatan dan radas perlu dibersihkan. Selepas peralatan dan radas kering, simpan kesemuanya di tempat asal. Bagaimanakah keadaan bilik sains jika anda tidak membersihkan dan menyimpan radas dengan betul? Kadangkala, kemalangan berlaku di dalam bilik sains. Sebagai contoh, anda mungkin terpecah radas. Apakah yang anda perlu lakukan? Laporkan kemalangan tersebut kepada guru sains anda. Keselamatan anda di dalam bilik sains adalah sangat penting. Oleh itu, ingat peraturan-peraturan ini apabila anda masuk ke dalam bilik sains. Okey murid-murid, setelah menonton video di atas, kenapa perlu mematuhi peraturan bilik sains? Kita perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas dan tersusun. Selain itu, dapat menjaga keselamatan murid dan peralatan di bilik sains. Apakah peraturan bilik sains yang perlu kamu patuhi? 1. Buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Apakah yang akan berlaku jika peraturan ini tidak dipatuhi? Ya, jika kamu buang cecair ke dalam tong sampah, air akan tertumpah. Dan jika kamu buang pepejal ke dalam sinki, sinki akan sumbat. 2. Bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Apakah yang akan berlaku jika peraturan ini tidak dipatuhi? Alamak, tengok ni. Semua peralatan dan radas sains berselerak dan tidak tersusun. Adakah kamu boleh menjalankan penyiasatan sains dengan lancar sekiranya perkara ini berlaku? 3. Maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Apakah yang akan berlaku jika peraturan ini tidak dipatuhi? Ya, jika murid tidak melaporkan perkara ini kepada guru, murid tersebut akan mengalami kesakitan yang kuat dan kemungkinan besar akan mengalami kecederaan yang lebih teruk. 4. Bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam bilik sains. Ini disebabkan beg sekolah yang diletakkan di dalam bilik sains boleh mengganggu pergerakan murid dalam bilik sains. Kesimpulannya, kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan selamat. Okey, untuk nota.
Cikgu nak murid-murid salin nota "Saya ingat" dari buku teks muka surat 22 ke dalam buku panjang. Jangan lupa tulis tarikh dan hari. Tugasan untuk hari ini adalah buku aktiviti. Okey, buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 11 dan muka surat 12. Sampai di sini sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Bye.